Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Hanizatun Natasha binti Hashim daripada Jabatan Kejuruteraan Awam Politeknik Port Dickson Negeri Sembilan akan membentangkan berkaitan dengan plaster siling menggunakan campuran serat daun nenas. Pengenalan, plaster siling merupakan sebuah elemen estetik yang menarik dan merupakan pilihan popular dalam mencantikkan ruang di bawah lapisan lantai atau struktur bumbung sebagai daya tarikan estetik keseluruhan ruang dalaman. Dalam kajian ini terdapat isu yang berkaitan dengan penggunaan jentian kaca ataupun fiberglass dalam pembuatan plaster siling yang telah wujud di pasaran, iaitu terhadap isu kesihatan manusia, di mana penggunaan gentian kaca ini diketahui membawa risiko yang berbahaya dan memberi kesan buruk terhadap kesihatan manusia. Okey, menurut Jabatan Kesihatan Negeri Washington, apabila seseorang menghidu dan menyedut gentian kaca ni, gentian yang lebih besar mungkin terperangkap di saluran udara, manakala gentian yang lebih kecil disedut ke dalam paru-paru manusia. Jadi di sini, kajian ini memberi fokus kepada mencari alternatif yang lebih selamat dan berkualiti untuk menggantikan penggunaan gentian kaca dalam plaster siling. Menggunakan bahan kitar semula, iaitu serat daun nenas. Okey, objektif pertama kajian adalah menggunakan serat daun nenas sebagai pengganti gentian kaca dalam pembuatan plaster siling. Yang kedua, hasil daripada plaster siling yang menggunakan serat daun nenas ni, kita akan membuat perbandingan dari segi berat, serapan air, kekuatan dan ketahanan api. Okey, di sini saya terdapat 4 komponen utama dalam pembuatan plaster siling, iaitu yang pertama adalah gentian kaca, serat daun nenas, air dan casting powder. So saya meletakkan 4 komponen ini dengan melihat kepada beberapa kajian-kajian lepas yang berkaitan lah. Okey, spesimen plaster siling. Dalam kajian ini terdapat 2 sampel plaster siling yang dihasilkan, iaitu yang pertama, sampel plaster siling yang menggunakan gentian kaca sepenuhnya, dan yang kedua adalah sampel plaster siling dengan campuran serat daun nenas. Untuk plaster siling dengan campuran serat daun nenas ni, saya bahagikan kepada 3 sampel dengan peratusan gentian kaca serta serat daun nenas yang berbeza, iaitu yang pertama, sampel pertama iaitu 30% gentian kaca, 70% serat daun nenas. Sampel kedua adalah 40% gentian kaca dan 60% serat daun nenas. Manakala sampel ketiga adalah saya samakan peratus, iaitu gentian kaca 50%, serat daun nenas sebanyak 50% juga. Okey, ini adalah keputusan uji kaji berat plaster siling gentian kaca dan campuran plaster siling serat daun nenas. Okey. Dalam ujian ini didapati berat plaster siling campuran serat daun nenas dan plaster siling gentian kaca mempunyai nilai julat dalam lingkungan 2 hingga 2.5 kg. Okey. Dengan dapatan ini, 3 jenis peratus penggunaan gentian kaca dan serat yang berbeza masih dalam julat yang sama lah dengan plaster siling gentian kaca. Okey, untuk jadual 2 ni adalah berkaitan dengan keputusan uji kaji tahap serapan air, yang mana kita buat terhadap gentian kaca dalam masa 15 minit, dan kita dapati serapan air untuk sampel plaster siling gentian kaca ni adalah 48%. Okey. Untuk uji kaji terhadap terhadap serapan air, tapi ini adalah untuk plaster siling dengan campuran serat daun nenas, juga dalam masa 15 minit. Okey, kita dapati sampel 3 iaitu 50% gentian kaca dan 50% serat daun nenas. Serapan air adalah 47.5%. Okey. Jadi sampel 3 ni menunjukkan tahap serapan air adalah lebih rendah berbanding dengan plaster siling gentian kaca.
Okey, untuk keputusan uji kaji terhadap kekuatan, kita tengok pada gentian kaca dan plasa siling ni, didapati kekuatan sampel plasa siling campuran serat daun nenas 50% dengan gentian kaca 50% adalah 6 kg. Kita comparekan dengan plasa siling gentian kaca, beratnya adalah 5.5 kg. Okey, untuk uji kaji ketahanan terhadap api, plasa siling gentian kaca dan plasa siling campuran serat daun nenas, didapati ketahanan terhadap api bagi sampel plasa siling gentian kaca adalah 107 minit. Okey, manakala sampel 3 iaitu 50% gentian kaca dan 50% serat daun nenas, masa ketahanan api adalah 117 minit. Okey, oleh yang demikian nilai tahap ketahanan terhadap api bagi plasa siling sampel 3 ni lebih lama berbanding dengan plasa siling gentian kaca. Okey, perbincangan dan kesimpulan, didapati melalui kajian yang telah dijalankan, plasa siling yang menggunakan serat daun nenas sebagai pengganti gentian kaca dalam pembuatan plasa siling telah berjaya dihasilkan, di mana sampel 3 iaitu 50% gentian kaca dan 50% serat dapat mengurangkan penggunaan gentian kaca sepenuhnya lah. Okey, di mana uji kaji berat plasa siling dan gentian kaca dan campuran plasa siling serat daun nenas, kedua-dua campuran ini menunjukkan julat yang masih samalah, iaitu 2 hingga 2.5 kg. Okey, uji kaji terhadap serapan air sampel plasa siling gentian kaca dengan peratusan 50% gentian kaca dan 50% berat serat daun nenas menunjukkan tahap serapan air dalam masa 15 minit sebanyak 47.5%. Manakala untuk uji kaji tahap kekuatan, sampel 3 menunjukkan tahap kekuatan sebanyak 6 kg lah, iaitu lebih tinggi daripada sampel plasa siling gentian kaca yang mencapai 5.5 kg. Manakala data uji kaji ketahanan terhadap api pula, sampel C3 iaitu gentian kaca 50% dan serat 50% adalah 117 minit. Ini menunjukkan tahap ketahanan terhadap api yang lebih lama berbanding dengan plasa siling gentian kaca. Okey, kesimpulannya kajian ini telah berhasil mencapai objektif yang telah ditetapkan, di mana kita mendapati sampel 3 iaitu kedua-dua gentian kaca dan serat daun nenas iaitu 50% berjaya dikenalpasti dapat menggantikan gentian kaca dalam pembuatan plasa siling lah. Ini ditunjukkan dalam ujian-ujian yang telah dijalankan dari segi kekuatan, serapan air, berat dan ketahanan api yang telah diuji di makmal lah. Dengan demikian, penggunaan plasa siling serat daun nenas ini sebagai alternatif yang lebih selamat dan berkualiti dapat memberikan manfaat yang positif dalam pembinaan bangunan dan menjaga kesihatan penghuninya. Sekian, terima kasih.